A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada pagi yang barakah ini, dan semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan rezeki kita hari ini, dipermudahkan urusan kita semua. Bagi yang bekerja, selamat menunaikan tanggungjawab, dan semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan, serta kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah jauhkan kita daripada musibah, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada virus corona COVID-19 ini, serta memberikan kita jalan keluar daripada masalah ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita usaha dan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada pagi ini suka untuk kita membincangkan berkenaan dengan salah satu daripada dosa-dosa besar yang ditulis, dikarang oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair yang bertajuk Tidak Menunaikan Zakat. Bagi dalam kita membicarakan tentang hukum seseorang itu tidak menunaikan zakat, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 6 hingga 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah kecelakaan besar bagi golongan musyrikin, iaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, yakni untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan kufur ingkar pula akan adanya hari akhirat. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan pada kita bahawa orang yang tidak menunaikan zakat disebut orang yang wailun, itu orang yang celaka. Bila mana Allah sebut celaka, maknanya Allah murka pada orang yang tidak membayar zakat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, banyak diceritakan dalam Quran hukum-hukum ataupun balasan bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berikan amaran kepada mereka yang enggan untuk membayar zakat, yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 34 hingga 35 ini. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas dan perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dahi rusuk serta belakang mereka dengannya, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah
azab daripada apa yang kamu simpan itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bergetar hati kita bila tengok azab yang Allah akan berikan pada mereka yang tak nak bayar zakat. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, seorang itu ada menyimpan emas ataupun perak, maka wajib untuk dia membayar apabila telah sampai tempoh dan syarat-syarat yang ditetapkan. Sebab itu kita bila tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu hukuman ataupun satu balasan yang tidak terperi. Kita bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau emas dan perak itu dibakar, dileburkan dalam keadaan panas dan diletakkan di dahi. Masya Allah. Hari ini kita tak payah cerita emas, kita cerita kalaulah sesuatu benda yang panas dicurahkan dicurahkan di atas kepala kita. Contohlah kita masak air panas ataupun teh tarik, kita tarikkan dekat kepala kita. Kita curahkan air panas yang mendidih itu, letakkan ke kepala kita. Allahu Akbar. Itu je dah kita dah rasa sakit, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita dah rasa Allahu Akbar. Ini kan pula hukuman yang Allah sediakan di neraka nanti bagi orang yang tidak membayar zakat. Allahu Akbar. Baik. Ada satu hadis yang mana Nabi SAW telah bersabda. Ini bagi contoh zakat ternakan. Bagi mereka yang membela lembu, ya, dan sebagainya, binatang ternakan, tidak mahu membayar zakat, lembu, kambing, unta dan sebagainya, maka Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi ibil wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamati baqa'in qarqar tantahuhu biquruniha wa tata'uhu bi ahfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pemilik unta, lembu atau kambing yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan haiwan itu akan dicampakkan ke mukanya di satu daratan yang luas dan rata pada hari kiamat. Haiwan itu akan menanduknya dengan tanduk dan memijaknya dengan kaki. Allahu Akbar. Binatang tersebut akan tanduk dan pijak orang yang tak nak bayar zakat, iaitu tuan dia. Kalau tuan tu degil, tak nak bayar zakat, ada lembu banyak, kambing banyak, tapi tak nak bayar zakat, maka binatang tadi akan bangkit di hari kiamat, akan bangkit di hari akhirat, dan akan menanduknya dan juga akan memijaknya. Sampai bila, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, setiap kali haiwan terakhir yang dimilikinya selesai melakukan sedemikian, haiwan pertama akan kembali semula dan mengulang-ulang balik. Selama berapa tahun? Selama dalam kadar 50,000 tahun. Nabi sebut 50,000 sanah. Masya Allah, Allahu Akbar. 50,000 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, bukan 5 tahun, ya, 50,000 tahun. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, selepas dah ditanduk, dah dipijak, ya, dalam keadaan 50,000 tahun, yang macam ni, Rasulullah sambung, wa ma min sahibin kanzin la yuaddi zakatah. Dan Rasulullah sebut, summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dan kemudian dia akan melihat jalannya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Dia akan nampak, ya. Dan disebutkan bahawa orang yang tak nak bayar zakat ni juga, wa ma min sahibin kanzin la yuaddi zakatah illa musila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra. Orang yang tak nak bayar zakat ni, tuan-tuan dan puan-puan, juga dia ada harta yang banyak tapi tak nak bayar zakat. Dia ada duit yang banyak, dia ada simpanan yang banyak, ya. Harta terlebih, ya. Bawah bantal, dalam bank,
dividen lagi, masya-Allah. Banyak harta dia, berjuta-juta lemon. Ya. Jadi orang yang macam ni Allah Taala akan hadirkan dia seekor binatang, ya, di mana hartanya itu akan datang dalam bentuk seekor binatang yang bernama Syuja'an Aqra'. Syuja' Aqra' ni adalah seekor ular yang besar, yang berbisa, yang akan mengikut dia sambil membuka mulut. Allahu Akbar. Ular, tuan-tuan, ular. Kita bayangkan seekor ular. Ular yang berbisa. Dan ada riwayat daripada ulama, ada pandangan ulama mengatakan bahawa Syuja' Aqra' ni besar, lebih besar daripada kita, dan wallahu alam, kita tak tahu, ya. Dan ada pandangan mengatakan bahawa kepala dia saja, ya, macam besar sebuah kenderaan, ya. Wallahu alam. Tapi kita bayangkan seekor ular yang besar, dan ular itu akan berkata-kata. Ular itu akan sebut apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia akan sebut yatba'uhu fatihan fah. Dia akan buka mulut, fa idza atah farramin fayunadi khuz kanzakal ladzi khaba'tah. Dia akan sebut, tuan-tuan dan puan-puan, ambillah hartamu yang banyak yang telah kamu simpan. Sesungguhnya aku tidak memerlukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, lalu orang yang dikejar oleh ular tersebut, dia sebut apa? Fa ana anhu ghani fa idza ra'a an la budda min salaka yadahu fi fayaqdamuha qadmal fah. Tuan-tuan dan puan-puan, ular tu akan kata apa? Ambillah harta dalam mulutku ini. Dia buka mulut dia, nganga mulut dengan gigi yang besar, dengan berbisa, dia suruh ambil harta dalam mulut. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, apabila dia melihat dirinya tidak dapat melarikan diri daripada ular tadi, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu, dan ular itu menggigit tangannya menggunakan hujung gigi ibarat kambing jantan yang sedang menggigit makanan. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Balasan-balasan ini dah cukup menggetarkan jiwa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seri itu bagi kita yang mungkin yang masih belum lagi menunaikan zakat, maka ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan buku baru, kita muhasabah diri kita balik. Marilah kita menunaikan kewajipan kita, bayarlah zakat, ya. Ini bagi peringatan untuk diri saya juga. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah dalam zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahawa Abu Bakar As-Siddiq ni, tuan-tuan dan puan-puan, seorang sahabat Nabi yang sangat taat, ya. Dan antara perkara pertama yang Sayyidina Abu Bakar buat apabila menjadi khalifah, perkara pertama, dia memerangi orang-orang yang tidak mahu menunaikan zakat. Dan berkata, tuan-tuan dan puan-puan, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Tuan-tuan, disebut bahawa demi Allah, jika mereka menghalangku daripada mengambil zakat, walaupun daripada anak kambing kecil yang dahulunya mereka berikannya kepada Rasulullah SAW, nescaya pasti aku akan perangi mereka kerana keengganan itu. Allahu Akbar. Ya. Sayyidina Abu Bakar akan memerangi orang yang tak nak bayar zakat. Ini bagaimana kita nak memerangi orang tak nak bayar zakat, tuan-tuan dan puan-puan? Dengan cara kita menyampaikan teguran, memberikan nasihat seperti ini. Kita nak supaya hari ini kita tengok balik. Kalau kita ada harta yang banyak, kita jangan tamak dengan harta dunia. Sampai bila kita nak simpan duit tu? Sampai bila kita nak simpan harta kita yang banyak? Ya? Sampai bila kita nak peramkan emas perak kita kat rumah tu? Sampai bila kita nak biarkan kambing lembu kita tu dalam keadaan yang banyak tanpa kita bayar zakat hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab bila, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Ada orang yang menyimpan harta yang banyak, simpan harta, cari duit siang malam, tiba-tiba, tuan-tuan, besok dia sedar dalam keadaan diri dia telah meninggal dunia. Dia nak buat apa? Harta tu akan pergi pada waris dia, akan pergi kepada isteri dia, akan pergi kepada anak-anak dia.
Dia tak boleh buat apa-apa dengan harta dia. Bahkan harta itu tadi tuan-tuan akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Taala, ke mana dia belanjakan dan di mana dia dapat daripada di mana-mana harta dia dapat. Tuan-tuan, saya sambung dengan satu kisah. Ya, kisah saya rasa mungkin kita semua dah tahu, kisah Sa'labah. Seorang lelaki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan membayar zakat. Ya. Tuan-tuan, Sa'labah ni dia merupakan seorang penternak kambing. Dia bela kambing, ya. Dan diriwayatkan dalam tak banyaklah kambing tu, dalam 3-4 ekor. Lalu dia bertemu Rasulullah SAW. Dia minta supaya Rasulullah doakan dia menjadi kaya. Ya Rasulullah, jadikan aku seorang penternak yang berjaya. Jadikanlah aku seorang yang kaya. Lalu Rasulullah berkata pada dia, sikit kamu dapat lebih baik daripada banyak kau tak mampu nak pikul. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, Sa'labah ni baliklah rumah dalam keadaan kecewa sebab Nabi tak nak doakan dia. Nabi bukan tak nak doakan dia tuan-tuan, tapi Nabi lebih tahu apa yang terbaik untuk dia. Kemudian keesokan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, Sa'labah ni pun datang lagi bertemu Rasulullah SAW dan minta supaya Rasulullah doakan dia agar menjadi seorang yang kaya dan berjaya. Lalu Rasulullah mengulangi balik sabdanya, sikit kamu dapat lebih baik daripada banyak kau tak mampu nak pikul. Lalu baliklah Sa'labah. Hari yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, datang balik Sa'labah. Dia tak putus asa. Dia minta juga Rasulullah doa kat dia. Wahai Rasulullah, doakanlah aku. Doakanlah aku menjadi seorang yang kaya dan seorang yang berjaya. Lalu tuan-tuan, Rasulullah ni seorang yang penyayang, seorang yang tak sampai hati. Rasulullah pun doakanlah Sa'labah akan jadi kaya. Tapi Sa'labah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ambil pengajaran dan nasihat daripada apa yang Nabi sebut. Sikit kamu dapat lebih baik daripada sikit kamu dapat lebih baik daripada banyak kau tak mampu nak pikul. Lalu tuan-tuan, selepas Nabi dah doakan dia pun balik. Dan doa Nabi ni mustajab. Doa Nabi tidak hijab di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunaikan sekali doa-doa Nabi SAW. Tuan-tuan, selepas beberapa tempoh, beberapa ketika, kambing yang Sa'labah bela ni pun beranak pinak. Banyak. Beranak pinak macam ulat. Beranak sampai beratus-ratus. Dan dia telah menjadi seorang yang kaya dan berjaya. Dan kalau dulu dia selalu datang berjemaah di masjid, lepas dah kaya tuan-tuan dan puan-puan, dia mula tinggalkan solat jemaah. Kalau dulu dia seorang yang suka dengar kuliah Rasulullah, so datang mendengar ceramah Rasulullah. Tetapi selepas dia berjaya, dia jadi seorang yang kaya, businessman yang hebat, dia dah tak sempat nak datang ke majlis ilmu, tak sempat nak dengar ceramah Rasulullah SAW. Tibalah waktu zakat. Rasulullah mengutuskan 2 orang sahabat untuk mengutip zakat daripada Sa'labah. Sampai-sampainya mereka, tuan-tuan dan puan-puan, Sa'labah kata apa? Kamu pergi tempat lain dulu. Telah timbul dalam hati dia perasaan kedekut. Patutnya bila mana sampainya utusan Nabi SAW, dia terus bayar zakat. Kita sedang cerita tuan-tuan 25%. Kalau ikut kaedah kiraan zakat pendapatan, zakat ternakan. Kalau 100 ekor kambing, mungkin dia hanya membayar 3 ekor kambing saja. Ya. Ini anggaran. Dan walaupun 3 ekor kambing, dia merasa kedekut. Dia rasa macam, kenapa aku perlu bayar? Lalu tuan-tuan dan puan-puan, baliklah utusan tadi. Dan petang ni tuan-tuan, utusan tu balik bertemu Rasulullah. Rasulullah kata apa? Celakalah wahai Sa'labah. Celakalah wahai Sa'labah. Kenapa tuan-tuan? Sa'labah ni enggan membayar zakat. Kalau dia dengar cakap Nabi dulu, Nabi sebut, sikit kamu dapat lebih baik daripada banyak kau tak mampu nak pikul, pasti tak akan berlaku macam tu. Ya. Tak apa tuan-tuan dan puan, dia dapat banyak. Dia dapat banyak kambing. Allah Ta'ala berikan dia kambing yang banyak. Kan? Bisnes maju, kaya raya. Tapi kenapa bila tiba bayar zakat, dia tak nak bayar zakat? Degil.
Ini nak kata ni sifat tamak, kedekut dalam jiwa orang Islam yang tak nak bayar zakat. Allahu Akbar. Lalu turunlah perintah ni daripada Allah Ta'ala agar jangan ambil zakat daripada Sa'labah. Ya. Ada satu ayat daripada surah Ali Imran ayat 180, di mana tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka melalui kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Bagi Allah jugalah hak milik segala warisan isi langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Allahu Akbar. Kalau kita tengok ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, contoh daripada kisah Sa'labah tadi, Sa'labah ni jadi kedekut, bakhil dengan harta yang Allah berikan pada dia. Dan Allah yang memiliki segala harta-hartanya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, Sa'labah ni tak bayar zakat sampailah Rasulullah SAW wafat. Tiba zaman Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah ni rasa apa? Insaf, rasa nak bayar zakat. Dia timbul dalam hati dia rasa tak larat nak jaga kambing dia. Makin banyak. Ya? Makin tak terjaga. Ya? Dia telah timbul rasa nak bayar zakat. Dia datang bertemu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya Sayyidina Abu Bakar, aku nak bayar zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Orang yang lebih baik daripada aku pun tak nak ambil zakat kamu. Ini kan pula aku nak ambil. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tak nak ambil zakat Sa'labah. Sa'labah pun balik dengan rasa kecewa. Tiba zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sa'labah pun datang bertemu Sayyidina Umar dan nak bayar zakat. Apa kata Sayyidina Umar? Dua orang yang lebih baik daripada aku pun tak nak ambil zakat kamu. Ini kan pula aku yang nak ambil zakat kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, telah timbullah penyesalan yang amat sangat dalam hati Sa'labah. Kalaulah dia dengar kata-kata Rasulullah dulu, sikit kamu dapat lebih baik daripada banyak kau tak mampu nak pikul, maka sudah tentu dia tak akan menyesal selama-lamanya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ada pada kita hari ini, bersyukurlah. Berterima kasihlah pada Allah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Dan kalau kita ada rezeki lebih tuan-tuan dan puan-puan, maka tunaikanlah zakat. Jangan kita sembunyikan harta kita. Jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Jangan kita rasa kita dah kaya, kekayaan itu akan bawa kita ke syurga. Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kaya bukan tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang, kita kaya, harta yang banyak dan kita mampu untuk bayar zakat, itu tanda Allah sayang pada kita. Kita kaya, kita banyak harta, kita rajin bersedekah pada jalan Allah, itu tanda Allah sayang kita. Sebab tu banyak doa pada Allah agar Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan menguatkan kekuatan iman, menguatkan ketakwaan kita pada Allah. Walau kita kaya sekalipun, kita banyak harta sekalipun, kita banyak ternakan sekalipun, kita banyak duit sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan, kita bayar zakat, tunaikan zakat. Jangan kita kedekut, jangan kita tamak dengan harta. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk menutup kuliah pagi ini, ya, saya percaya mungkin ada yang belum makan, belum sarapan, kan mungkin lapar nampaknya tu. Jadi disebutkan bahawa
diriwayatkan daripada Yahya bin Abu Kasir, beliau berkata, Amir al-Uqaili menceritakan kepadaku bahawa bapanya memberitahunya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu salasatin yadkhuluna an-nar amirun musallat wa zu sarwatin la yuaddi haqqallahi fi mali wa faqirun fakhur. Artinya, 3 golongan terawal yang akan masuk ke dalam neraka. Pertama, amirun musallat, pemerintah yang kejam. Yang kedua, wazu sarwatin la yuaddi haqqallahu fi malihi, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah zakat pada hartanya. Dan yang ketiga, wa faqirun fakhur, orang fakir yang sombong. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ada satu lagi hadis disebutkan, umirtum bis salati wa zakah faman lam yuzak fala salatalah. Kalian diperintahkan supaya menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Maka sesiapa yang tidak menunaikan zakat, tiadalah nilai pada solatnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah sekadar itu saja ya bagi perkongsian pada pagi ini. Saya percaya kita semua telah mendapat pengajaran. Mudah-mudahan kita semua usaha atas iman, usaha atas agama kita, menjaga agama kita. Nabi sebut, ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ada hashtag kita jaga kita. Kita tukar hashtag Allah jaga kita. Kan? Tukar. Jangan kita jaga kita, tetapi Allah jaga kita. Tetapi nak Allah jaga kita, perlulah kita menjaga Allah dulu. Itu perlulah kita menunaikan hak-hak kepada Allah, menunaikan hak yang sepatutnya kita buat kepada Allah Ta'ala. Jaga sembahyang, tunaikan zakat. Ini rukun Islam. Sebagai orang Islam, wajib kita bayar zakat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada persoalan. Dia kata, boleh tak ustaz saya bayar zakat sendiri, tidak melalui Baitul Mal? Yang ni saya nak ikut pada undang-undang Islam kita lah. Undang-undang kita di Malaysia, yang mana jelas disebutkan bahawa dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-76 yang berlangsung pada tahun 2006 telah menetapkan bahawa zakat secara persendirian tanpa melalui Baitul Mal adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak. Walau bagaimanapun, perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang dalam perkara kebaikan seperti itu adalah berdosa. Buat apa kita buat sah tapi berdosa? Maka kita bayarlah di pusat zakat di negeri masing-masing. Kalau di Melaka, bayarlah di pusat zakat Melaka. Ya, kalau di negeri lain, bayar di negeri masing-masing. Ikut undang-undang kita lah. Jangan kita bayar sendiri. Yang kita takut kita bayar sendiri, dan yang kita bayar tu bukan asnaf, maka tak sah zakat kita. Maka pastikan kita bayar di pusat zakat, dan biarlah pihak pemerintah kita yang uruskan. Jangan kita suka nak bayar sendiri. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita ada ulil amri, taat kepada pemerintah itu wajib. Maka ya, kita kena mengikut apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah kita, itu kerajaan kita hari ini. Dan sewajibnya kita mewajibkan diri kita juga untuk sentiasa taat kepada segala arahan pemerintah kita. Tak ada masalah kan, kita ikut pemerintah kita. Selebihnya serah kepada pemerintah, dan kita berdoa pada Allah Ta'ala agar di negara kita ini ya, masyarakat kita hidup harmoni, yang kaya membantu yang miskin, dan yang miskin dan tuan dan perempuan ya sentiasa muhasabah diri dan bersyukur dengan apa yang ada, dan kita semua dapat menjadi masyarakat yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijaga oleh Allah Taala dan diselamatkan oleh Allah Taala. Dan kita juga berdoa, saya ambil kesempatan pada pagi ini untuk kita berdoa agar kita dapat bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang, yang beberapa hari lagi. Mudah-mudahan ya, rasa sayu hati ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab ya dalam keadaan kita
perintah dan pergerakan ini, ya. Kadang tertanya dalam hati kita, Allah, ada tak kita dapat ke masjid lagi, ya, pada Ramadan yang akan datang? Allah, ada tak kita dapat, ya, dapat sembahyang berjemaah lagi di masjid dan surau? Kita doa pada Allah agar Allah sembuhkan, Allah sembuhkan, dan Allah keluarkan kita daripada belenggu COVID-19 ini, dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa, dapat pergi ke masjid, dapat pergi ke surau, dapat melaksanakan apa-apa saja urusan kita, dan insya-Allah kita mempermudahkan juga pihak berkuasa kita. Saya menyeru kita tuan-tuan dan puan-puan, kita stay at home, duduk di rumah, jangan keluar tanpa ada hajat yang betul-betul perlu. Jangan keluar melainkan ada benda yang betul-betul penting. Kalau tak ada apa yang penting, stay at home, stay safe, duduk di rumah, jangan degil. Dan kita beri kerjasama pada pihak polis, pada pihak Kementerian Kesihatan, pada pihak tentera. Dan insya-Allah, kalau kita semua jaga disiplin ini, mudah-mudahan, ya, dengan sedikit usaha kita, Allah Ta'ala tunaikan doa dan harapan kita ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Segala yang baik datang pada Allah, yang kurang datang pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sa'il asqam. Wa sallallahu alaihi wa sallam bilumi wa ala alihi washabihi baraka wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.